Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Firman Allah dalam Al-Quran yang memberi maksud, nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih untuk mencipta dan menzahirkan kita, memilih untuk memberi kita merasai nikmat kewujudan, memilih untuk kita menikmati nikmat kehidupan, memilih kita untuk kita merasai nikmat ilmu pengetahuan dan juga nikmat kesedaran hidup. Dia memilih sebelum wujud dan sebelum adanya kita zahir dan batin. Ketika ketiadaan apa-apa, maka Allah Ta'ala telah memandang kita dalam ilmu dia bahawa kita yang sangat diingati dan dizahirkan untuk kita mengecapi nikmat kehidupan. Maka apabila kita telah menikmati nikmat wujud dan nikmat kesedaran dan nikmat kehidupan, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk kembali mengingati dia. Sebab yang wujud, yang ada hanyalah Allah, dan semua yang ada ini suatu masa nanti akan pastinya kembali kepada Allah. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Ketika belum kita diwujudkan, belum kita diadakan, kehendak Allah lebih utama, iaitu berkehendak untuk dia, iaitu diri Allah Ta'ala, diketahui sebelum adanya sesuatu. Dia hendak dia diketahui, dan diri ini berkehendak untuk dia dilihat, untuk dia disaksikan. Sebab tu kalimah pertama seorang Islam apabila dia mengaku dia Islam, perkataan pertama yang dia ucap perkataan apa? Perkataan penyaksian. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan yang bernama Allah. Inilah persaksian pertama manusia ucap. Sebab Tuhan berkehendak untuk dia disaksi, maka kita ucap kalimah yang kita menyaksi. Cuma ucapan, fahamnya belum tentu. Ramai orang boleh mengucap, tetapi ramai hak mengucap tak faham.
Apa yang dia ucap pun tak faham. Sebab kalau kita kata mengucap itu menjadikan kita seorang Muslim, apa kata? Kalau burung kakak tua yang pandai mengucap, diajar dia mengucap, adakah dia Muslim? Tentu dia bukan Muslim. Sebab ucapan saja tidak membenarkan dia seorang Muslim. Kalau begitu, burung kakak tua mengucap, kita mengucap, bunyinya sama. Dan waktu burung kakak tua mengucap, dia tak faham. Waktu kita mengucap pun, kita pun tak faham. Sama tak? Sama. Kalau begitu, ucapan saja tak boleh. Kalau budak-budak tadika mengucap, budak-budak darjah 1 mengucap, budak-budak tingkatan 5 mengucap, orang tua yang umur 30 mengucap, orang yang umur 50 pun mengucap juga, orang yang umur 80 mengucap. Dekat mana beza orang-orang ni? Di mana beza dia mengucap dia dan mengucap kita? Mengucap budak-budak tadika dengan mengucap orang tua-tua, dekat mana beza ni? Sebab tu ucapan saja tak boleh. Sebab tu diri Allah Ta'ala ni, diri yang sebelum ada semua ni, apa yang dia nak? Dia nak dia diketahui, bukan setakat menyaksi. Bila menyaksi, dia nak dia diketahui. Semua yang wujud mesti mengetahui tentang diri dia. Macam mana kita nak ketahui? Dia kata kat kita, inna hadaina husabila imma syakirau wa imma kafura. Bukan. Dan tidak cukup dengan itu. Dengan apa? Dengan tubuh, dengan panca indera. Tak cukup untuk kita nak mengenal, tak cukup untuk kita nak memahami apa yang kita ucap. Maka Allah Ta'ala hadirkan Rasul. Sebelum wujudnya Rasul, untuk nak memahami, untuk nak mengerti, dia bagi kita akal fikiran. Hadaina tu petunjuk yang berbentuk akal yang boleh diduduki oleh ilmu pengetahuan. Hebatlah sebab kita memiliki ilmu, yang ilmu itu hak punya Tuhan. Kita adalah yang diberi amanah memiliki ilmu pengetahuan. Maka untung. Apa lebihnya ilmu? Ilmu adalah suatu kejadian yang padanya boleh mengetahui. Ilmu boleh memahami. Apa dia ilmu? Dia boleh mengerti. Apa dia ilmu? Dia boleh membezakan. Ini ilmu. Dan ilmu boleh memaklumkan sesuatu. Apa kelebihan ilmu ni? Yang paling besar, dia boleh membezakan antara satu perkara dengan satu perkara. Dan di alam ni, Allah Ta'ala tak buat lebih dari 2. Dia buat 2 aja. Kalau dia buat gelap, dia mesti buat cerah. Kalau dia buat susah, dia akan buat senang. Siapa yang boleh membezakan antara susah dan senang? Apa yang boleh mengetahui? Siapa yang boleh mengetahui antara gelap dengan cerah? Siapa yang dapat mengetahui antara jahil dan alim? Maka ilmu je lah. Sebab tu ilmu, dia singgah dekat kita. Kalau singgah dekat lain, satu benda pun tak boleh bawa ilmu. Tuhan kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya kamu melihat aku turunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung. Ilmu tu, ilmu. Kalau dia buat turun ilmu letak di jabal, di gunung, kamu akan melihat gunung itu hancur kerana takutkan aku, kata Allah. Dan perbandingan-perbandingan ini aku jadikan kepada mereka yang mahu berfikir. Hanya orang yang ada ilmu saja boleh fikir. Maka zat yang tidak dikenali pada asalnya, zat yang tidak diketahui pada asalnya, tidak pernah disaksi dan tidak pernah disebut-sebut ini, maka ia sangat berkehendak untuk dia diketahui. Dia sangat berkehendak untuk dia dikenali, untuk dia disaksi, untuk dia disebut. Maka apa yang dia boleh buat untuk memastikan dia dikenali? Dia buatlah akal. Dia ciptalah akal. Akal ni nak duduk dekat mana? Apa dia akal ni?
Maka Tuhan sebut dalam Quran 1439 tahun yang dulu, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad. Rupanya akal itu berdiri pada Muhammad. Maka apa yang zat ni cipta, apa yang dia cipta atas kehendak, sebab dia bersifat dengan sifat iradat. Dia berkehendak untuk dia dikenali, maka dia ciptalah Muhammad, sebab yang akan mengenal dia adalah Muhammad. Dia buatlah Muhammad ni. Muhammad ni apa? Muhammad ini adalah ilmu pengetahuan yang disebut dengan rahmat. Kerana rahmat ni, kerana ilmu pengetahuan yang ada pada tiap diri ni. Kalau bukan kerana ilmu yang ada pada tiap diri ni, tuan-tuan tak duduk atas kapet. Tuan-tuan nanti duduk atas selut. Kerana rahmat, tak boleh duduk atas selut. Maka si pemberi rahmat yang ada pada dia ilmu pengetahuan yang Tuhan letak tentang kapet, kita semua boleh duduk atas kapet. Persoalannya, selama duduk atas kapet ni, ingat tak tentang rahmat ni? Kalau tak ingat, sia-sia jadi manusia. Baik tak payah jadi manusia. Jadi kereta kat luar tu bagus. Boleh tak buat kerja? Jadi manusia tak sedar ni rahmat yang sampai. Kita boleh ada meja, nak hantar ceramah pada yang tak boleh datang kerana sibuk, tak boleh datang kerana buat-buat sibuk, kan? Tak boleh datang kerana memang tua, penyakit sibuk tu banyak. Rahmatlah menjadikan kita duduk kat kerusi sambil makan kacang goreng, boleh dengar. Ni rahmat ni. Kerana rahmat ni lah kita berpakaian elok. Sebab tu tak sampai dekat lain, dia sampai pada manusia. Sebab tu kita ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami cipta manusia itu semulia-mulia ciptaan. Kenapa? Kerana dia memiliki rahmat. Apa dia? Ilmu pengetahuan. Maka Muhammad itulah tempat nyatanya rahmat. Apa yang besar sangat yang ada dekat Rasulullah itu yang dinamakan rahmat. Yang ada padanya adalah karimul akhlak. Yang ada pada kejadian diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak. Tuhan kata, laqad kana lakum fihi rasulillahi uswatul hasanah. Pada diri kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Apa tu? Akhlak. Okey. Sekarang ni Muhammad ni tak terbit. Yang terbit ni Muhammad Cahaya. Bila sebut Muhammad Cahaya, yang pandai-pandai ni mulalah komplain. Kita kata Tuhan cipta Nur Muhammad. Dia kata Nur Muhammad tu dongeng. Nur Muhammad itu Israiliyah. Cerita-cerita dongeng Israel. Nur Muhammad tu tak ada. Dia kata ni palsu, ni tak betul, ni tak benar. Kata kat saya lah. Saya kata dekat dia, fine. Kalau Nur Muhammad itu tak benar pada pandangan kamu, aku nak bertanya kepada kamu. Kalau Nur Muhammad itu palsu, Muhammad ini palsu ke? Kalau Nur tu palsu, Muhammad ini palsu ke? Muhammad tak palsu lah. Muhammad tu betul. Macam mana engkau dapat mengesahkan yang Muhammad ini betul? Bagi tahu. Engkau pernah tengok Muhammad? Engkau pernah nampak rupa dia? Macam mana kau nak mengesahkan ia betul kalau bukan dengan nur? Jam. Terus tak boleh jawab. Balik dengan ayat 9. Pandai-pandai. Mengaji baru 2-3 jengkal. Lepas tu main habak. Oi palsu. Oh sesat. Yang betulnya mana? Macam engkau. No? Sorry lah, tempik sikit. Tengah-tengah hari ni bukan boleh duduk gosok. Sekejap dia tidur. Ni dalam duduk gosok ni kira nak lena ni. Kalau dah Nur Muhammad itu palsu, kenapa Tuhan menyebut Allahu nurus samawati wal ar? Aku adalah cahaya langit dan bumi. Palsu juga ke? Kalau Tuhan pun kata dia cahaya langit dan bumi, palsu juga ke yang ni? Tak. Kalau tak, hang tu yang palsu. Kalau hang tak kerti, hang duduklah sengap-sengap. Hang dengar apa orang kata. Hang tak kerti, pandai-pandai nak sebut. Walhal, sudahnya, suka tak suka, terpaksa menerima. Nur itu adalah sebenarnya ilmu pengetahuan.
Dia sebutlah dalam nur. Bukan cahaya macam ni. Yang dia maksudkan daripada jahil kepada alim. Maka jahil itu zulmah gelap. Nur alim itu nur cahaya. Jadi kita memiliki akal fikiran, memiliki nur cahaya ni. Inilah yang membezakan yang mana dia fajir, yang mana dia khair, yang mana dia yang salah, yang mana dia yang betul. Kita lah yang membezakan tu. Kenapa? Sebab pada diri kita berdiri Muhammad. Inilah Muhammad ni. Muhammad yang asal daripada Muhammad yang nur ni. Maka bila Allah Ta'ala ingin diri dia dikenali, dan yang mengenali ia adalah Muhammad. Sebab apa Muhammad? Sebab apa bukan Adam? Sebab apa bukan Nuh, Idris, Hud, Saleh? Kenapa Muhammad? Kerana Muhammad perangai dia. Muhammad ini perangai si yang cipta ni. Apa dia perangai Muhammad? Terpuji. Itulah perangai Muhammad. Apa yang terpuji? Akhlak dan kepribadian. Apa yang terpuji pada Muhammad? Perkara pertama yang Muhammad kenal adalah Allah. Dia tak kenal benda lain, dia kenal ni ya. Apa saja yang keluar, dia tahu inna lillah, datang dari sini. Kemana saja benda tu berakhir, dia tahu wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau sebut inna lillah ni apa kita fikir? Mati ya? Tak ada fikir lain. Kepala otak jenis sempit ni, jumut yang dia tahu makan. Main-main nak semayang, Zuhur masuk, nasi pun pandai-pandai. Hak mana dulu? Nasi lah dulu. Yang lain nanti pulun nasi dulu. Pasal apa? Dia tahu yang tu je. Hidup, makan, tidur. Makan, tidur, tak ada kerja lain. Pada saat lagi tak ada kerja apa, berkeli. Lepas berkeli, makan pula. Lepas tu tidur pula. Ni pun baru habis je berkeli. Ni nak berkeli pula ni. Pilihan raya nak main berkeli pula. Bukan ada kerja apa pun. Walhal Tuhan kata, aku tak utuskan kamu melainkan untuk mengenal siapa aku. Ini kenal benda lain, Tuhan tak kenal. No. Benda lain kenal. Benda lain kenal kot. Nak tengok kenal tak kenal? Mari saya tanya. Duit 100 warna apa? Warna apa? Purple. Tahu tu. Tak ada 100 pun tahu purple. Tengok kenal. Duit RM10 warna apa? Nak sebut tak orang ni takut kena. Saya sebut sekali nanti kena leceh semua ni kan. Kenal. Tengok dah. Nak tengok kenal tak kenal? Saya tengok duit lah. Aku kata nampak sangat. Gula rasa apa? Macam mana tahu? Tak ada gula apa tu ni? Sebab tu boleh kenal. Sebab tu mampu kenal dia ni. Tapi dia ni kita tak kenal. Kenal lain. Tak percaya? Mari saya beritahu. Bangkit tidur. Subuh tadi. Celek-celek. Nampak apa dulu? Nganga apa? Jawab lah orang tanya. Bangkit tidur. Celek mata. Nampak apa dulu? Tengok. Bohongnya hidup ni. Kalau kita kata bohong, marah. Hidup ni penuh dengan penipuan. Hang tipu sebab hang bukan kenal aku. Celek-celek mata nampak apa dulu? Kita nampak cahaya, nampak cerah dulu. Tuhan kata, sepatutnya hang celek mata. Hang nampak aku dulu. Hang nampak tak aku? Tak nampak. Tapi mulut subuh-subuh kata apa? Aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan. Tengok tipu dah. Dalam semayang menipu. Harap ke muka waraknya. Penipu kuat. Apa kata, hampa panggil buat apa ustaz ni? Hampa duk tahu dia kaki sapu. Hampa panggil juga. Tunggu lagi. Tiga kamera duk dah. 3 mikrofon capak ni satu. Bungkui kena. Dia kata di mana ni? Bank Islam lah. Tak mana? Tuan-tuan tengok isteri mendatangi tuan-tuan. Mendatangi tuan-tuan balik kerja. Isteri datang dekat. Nampak apa? Nampak isteri ke nampak kasih sayang Allah? Betul-betul abang. Jangan bohong ni. Tuan-tuan tak nampak kasih sayang Tuhan. Nampak apa? Nampak isteri. Kalau isteri itu senyum, seronoklah. Kalau dia tarik muka, sana. Macam mana nak deal ni suasana ni kalau kita beriman? Macam mana nak berhadapan ni? Kita duk kata wa ana minal muslimin. Ingat di mulut kan muslim ni?
Tuan-tuan nampak apa ni? Air dalam goblet. Air kosong dalam goblet, tak sejuk. Tak sejuk tu saya tak boleh minum lah. Saya minum air sejuk, ais. Tak apalah, lagi aircon ni kuat, dia sejuk lah tu. Tuan nampak apa? Nampak goblet dengan air kosong dalam tu. Betulkah iman kata nampak tu? Nampak mata jangan pakai ni nampak iman ni. Sebab iman dia kata betul. Tahu? Iman nampak betul. Kalau duit 100 kita tengok di luar, dalam mimpi nampak sama tak? Sebab dalam mimpi tengok tak pakai mata, tetap 100. Betul tak? Dia tengok dengan apa tu? Dalam mimpi dia tengok dengan apa? Dia bukan tengok dengan mata. Sebab tu jangan saksi dengan mata. Saksi mata tipu. Apa yang kita nampak? Bukan nampak gelas. Sepatutnya dengan iman, tengok main nak semayang. Dia semayang buat apa, dia pun tak tahu. Nampak apa? Nampak Ar-Razak, yang maha memberi rezeki. Tak nampak. Nampak gelas yang tu. Ish, bagi penampak sedih lagi, baru tak. Benda lain yang hang cakap, benda lain yang hang buat. Hari-hari kata aku tidak bersaksi melainkan engkau. Nampak apa? Nampak gelas dengan ayam. Tuhan kata, aku bagi biji mata buta rupanya. Lepas tu orang macam ni Tuhan sebut dalam Al-Quran. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins. Telah benar dalam ketetapanku akan aku isikan dalam neraka jahanam itu kebanyakannya, kasiran, kebanyakannya. Makna kalau 7.9 bukan 9.7 bilion manusia atas dunia 2018 ni, kebanyakan daripada 9.7 bilion ahli neraka. Sebab dia kata kebanyakan manusia dan minal jin wal ins, daripada jin dan manusia. No, jin lah, manusia. Hak manusia jenis jin ni ada 2-3 orang. Datuk Jin Samsudin seorang, Tok Puan Jin seorang. Lagi jin mana-mana ada jin depan, tapi tak ada sangat. Yang pakai seluar jin banyak. No, yang jin betul satu grup, yang manusia jenis jin satu grup. Tuhan kata puak-puak ni aku nak bunuh neraka. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak memahami apa yang ada di hati mereka. Apa yang ada di hati kita? Pandangan Allah dekat kita. Tiap-tiap saat aku memandang hang dengan kasih sayang. Apa yang ada di hati hang? Kalau aku tak sayang dekat hang, aku tak keluar rambut uban, rambut putih di kepala hang tu. Hang ingat aku saja awak keluar? Waktu aku bagi rambut hitam, hang duk nganga. Hang tak main kat aku. Bagi rambut putih, Allah. Tak apa kuat, aku bagi hang patah kaki, aku sumbat masuk hospital. Masuk hospital, Allah, lagi kuat. Misi kata diam, orang nak tidur. Allah, lagi kuat dia tempik. Bagi rambut putih pun tak mau faham juga. Bagi mata tak nampak. Aku buat bagi mata hang tak nampak, supaya hang main dekat aku. Tak nampak juga. Kalau dah biji mata, Tuhan kata, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang memiliki pandangan mata tetapi tidak memahami apa yang mereka lihat. Tuan-tuan tengok pokok rambutan. Dari segi keimanan, tuan-tuan tengok apa? Pokok rambutan. Nampak apa di pokok tu? Dari segi iman, skop keimanan. Jangan tengok biasa. Tengok biasa ni semua orang tengok. Sebab apa? Lembu ada mata tak? Ada. Kita ada mata tak? Ada. Lembu tengok pokok rambutan dia kenal. Dia tahu tak apa dia? Dia tak tahu. Kita pun tengok pokok rambutan pun tak kenal juga. Tak tahu apa dia. Sama. Tu headwind. Headwind takkan tak tahu. Kumpulan rock dulu ni. Dia menyanyi lagu Kita Serupa. Itu ada biji mata. Tengok Tuhan yang ada depan, ada dengan dia tak nampak. Tuhan kata huwallahu al-masyriq wal-maghrib. Aku ni sesungguhnya di timur dan di barat. Bukan kata main-main tu, kata sungguh tu. Dia kata untuk lembu kah, untuk kambing kah, untuk pokok kah, untuk laut kah, untuk kita. Dia kata untuk kita, aku ni di timur dan di barat. Hang kena tahu, aku adalah zahir. Pasal apa hang tak nampak? Biji mata hang ni sebenarnya lagu mana?
Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu arahkan anggota kamu, di sana wajahku. Tengok isteri nampak apa? Tengok celak mata subuh nampak apa? Nampak Tuhan yang maha pemurah, maha mengasihani. Di balik kecerahan suasana tu. Nah, dia nak bagi kita tahu kata, cerah ni tak ada. Yang ada adalah ingatan aku dekat hang. Di mana? Di cerah ni. Cerah ni asalnya tak ada. Aku cipta supaya hang boleh mengetahui. Sebab ada akal. Cerah ni tanda aku ingat dekat hang. Bila hang tengok cerah, hang ingat apa? Ingat cerah, ha? Ingat cerah mau duduk di zoo tu. Sama. Pakai punya cerdik. Yang lain pandai. Hak nu buat, hak ni buat. Tuan yang bagi buat tak kenal. Tuan yang bagi berdiri semayang tak kenal. Tuan yang bagi baca Fatihah tak kenal. Duk perasan hidup dengan sendiri tu. Walhal Tuhan kata, wa huwa ma'akum, kemana saja kamu berada, ainama kuntum, aku sentiasa beserta kamu. Rasa duk sorang-sorang ke, rasa duk dengan dia. Yang ni lah. Yang ni yang beza Yahudi, beza Nasrani, beza Majusi dengan kita. Sebab kita tidak pernah merasa kita ini alone. Sebab kita mengetahui tentang dia. Dia yang maha hidup, dia yang maha berilmu, dia yang maha berkuasa, dia yang maha berkehendak. Kita ketahui baik ilmu yang diletak dekat akal kita. Bukan sekadar untuk suruh buat memudahkan hidup. Dah. Untuk mengetahui bahawa selama aku hidup ni, hanglah juru pandu aku. Hanglah segala-galanya untuk aku. Kita makan gula, siapa buat gula? Noh, gula warna apa? Gula warna apa? Putih tu bila sejuk, muhung lagi. Dia ni jernih. Gula mana putih? Gula jernih. Sejuk baru putih. Tu mereka kuat. Reka tu, reka ni hak betul bukan tahu keluar ke tak? Gula bentuk dia apa? Bentuk dia ikut macam mana kita maulah. Kita mau besar bata, dia keluar besar bata. Kita mau besar lori, dia keluar besar lori. Kita mau hablu kecil-kecil, dia keluar macam tu. Mengikut apa yang kita mau. Tuhan kata, bukan mengikut apa yang aku mau, mengikut macam mana yang hang mau. Sebab kemahuan aku letak kat hang. Hang buatlah bentuk apa pun, akan aku pastikan dia berlaku. Sebab semua alam ni aku perintah tunduk dekat hang. Jadi gula. Gula rasa apa? Manis. Manis tu rupa lagu mana? Renyah dah, renyah. Manis. Tu, nak kenal Tuhan lagu mana? Manis tak kenal. Noh, tuan-tuan agak-agak duk tunggu apa ni? Ni semua ni duk tunggu apa ni? Tunggu nak balik jumpa dia. Ni ada. Tuan-tuan ingat tunggu apa? Tunggu nak ambil gaji. Banyaklah gaji. Noh, gaji rezeki dia punya tau, bukan tuan-tuan punya. Tuan-tuan ingat tuan-tuan kerja wajib dapat gaji ke? Kerja tu ibadat, gaji tu pemberian. Ibadat tu yang dituntut, bukan gaji. Mai kerja ni kena ibadat ke kena gaji? Tu sama muhung apa betul muhung apa? Mai kerana Allah. Tu saya duk muhung, tengok muka betul, muhung kuat. Muhung tu lebih kuat daripada bohong. Bohong tu tak kuat sangat. Muhung tu kuat sungguh. Nah, aku buat hang atas dunia ni untuk pandangan aku, untuk curahan kasih sayang aku, untuk curahan kerinduan aku. Aku bukan buat hang untuk duit. Duit aku yang bagi kat hang. Aku buat semua untuk hang, hang untuk aku. Aku nak hati hang tempat aku duduk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. Aku adalah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 keadaan, dan aku bersemayam di Arash. Arash tu tang mana? Abang Ustaz, Arash tu tang mana? Pandai sangat baca Quran. Lagu tang tu, lagu tang ni. Kepala abu apa pun tak tahu. Hari-hari baca. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari baca. Apa yang kita kata tu? Apa kita kata? Tunjuklah
kami jalan yang lurus. Macam mana kita boleh kata? Kita reti ke? Kau Tuhan yang kata kat kita. Kita habaq dekat dia ke? Dia yang habaq dekat kita. Akulah yang lurus untuk kamu. Atau kita kata, tunjuklah yang lurus pada aku. Atau Tuhan kata, akulah segala-galanya yang benar bagi kamu. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Saya nak tanya tuan-tuan, solat yang kita buat ni, ingatan kita dekat Tuhan ke ingatan Tuhan dekat kita? Tuan-tuan berkita. Siapa ingat siapa dengan solat? Kita ingat dekat dia ke dia ingat dekat kita? Kalau dia ingat dekat kita, tak malu kau buat solat memang? Ni pasal tak erti apa? Qaika? Allah. Mau pagi penampak pang tu dah, ambil buang. Allah. Letak tangan ikut suka dia. Allah. Kelepiak lagu tu pun ada. Naik atas lagu kena kipas angin tak kira hantar. Lepas tu lagu tu semua ada. Pasal apa? Dia bukan tahu semayang tu apa. Semayang tu adalah pandangan kasih Tuhan mutlak kepada hamba yang sangat dia ingati. Atas sifat Rahim. Atas sifat Rahman, hak tak semayang pun dapat. Atas sifat Rahim, semayang saja dapat. Kan? Orang yang semayang dia dapat. Atas sifat Rahman, semua dapat. Tak apa kan? Boleh kan? 145. Ada lagi. Tuan-tuan tahan telinga, saya nak kata. Tuan tahan. Saya. Lepas tu lagi salam-salam. Mereka ulok main sampul surat, saya balik lah. Kan? Lepas tu ikut surat tuan-tuan. Faham tak faham? Tuan-tuan pasal. Kan? Ada akal duk ngengah apa? Fikir. Semua nak sumbat masuk dalam kepala. Tak mau fikir. No. Pasal sekali ni, lepas ni jangan panggil. Hang panggil hang siap dengan aku. Aku kena teruk ni. Aku cadang-cadang main nak relax-relax. Ada main di dunia nak relax. Main di dunia cari jalan nak bagi kita dekat dengan Tuhan. Tuhan paksa suruh ingat. Buat apa? Semayang 5 waktu. Sehari. Sebulan. 150 waktu nak suruh ingat. Tuan-tuan semayang sebab nak ingat ke? Semayang sebab nak mati, sebab nak masuk surga, tak mau masuk neraka, sebab nak pahala, tak mau dosa. Semayang betul-betul tuan-tuan semayang sebab apa? Ni ada-ada. Tuan-tuan muhung. Bukan benda muhung ni. Untuk apa? Tuhan perlukah sangat semayang kita ni? Nak sangat ke dia semayang kita ni? Kena semayang lah. Hang tak semayang, aku ni jadi macam mana? Hang semayang cepat. Nak sangat ke dia dekat semayang kita ni? Dia tak kelapang. Tapi bila dia suruh semayang, semayang tu je bagi hang ingat dekat aku. Tak semayang bukan ingat. Dalam semayang pun ingat kat lain. Tengah duduk semayang, duduk sah depan, ada duit dalam poket RM50 3 keping, 100 2 keping, duduk dalam poket. Sujud-sujud duit 100 keluar. Duduk tahiyat, kipas angin kuat, sat duit pitang tu, sat duit pitang ni. Macam mana? Jari dia ikut dah. Pi dah. Bungkui dah. Dia naik atas riba tu imam lagi jenuh. Pakai rep lah duit tu. Tanyalah ni. Kok saya muhung tuan-tuan beritahu. Mai takbir. Teringat telefon S7 duduk di bilik ayam. Nak tunggu kan nak pergi ambil? Tanya. Yang kata warak ingat tu. Allah telefon. Dia tak bunyi Allahu Akbar. Allah telefon duduk dalam kepala dia ni. Tuhan kata nak semayang dah. Apa ingat benda lain lagi? Tengok tu. Kita bukan tahu orang buat, kita buat. Walhal cuba tuan-tuan tanya diri sendiri. Takbir aku ni ya Allah menyamai ke takbir kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tak Tuhan ni? Aku tahu tak sama. Sonok dengan semayang tu? Tak sonok. Tak sonok itulah keampunan. Menyedari betapa tak betulnya kita. Tu keampunan. Ada tak sonok tu? Atau lepas-lepas semayang lega. Kelak-kelak tengok atas semayang ni semua nak masuk neraka ni. Boh orang neraka tu. Macam hang tu bagus sangat. No. Masuk tu dah. Sikit boleh kot. Okey. Saya bukan boleh cakap sikit-sikit. Tambah ni telefon banyak ada ni. Cakap sikit tokok telefon ni. Ni tunggu apa? Tunggu nak balik. Tuan-tuan mai dulu kenal tak Tuhan? Saya nak tanya ni. Tuan-tuan mai dulu kenal tak dia? Kenal kan? Tuan-tuan boleh balik tak dengan tak kenal? Sagi balik nak bawa apa? Sagi nak masuk kubur badan ni. Roh nak pergi jumpa dia ni, nak bawa apa balik jumpa dia? Bagi tahu nak bawa amalan hak lagu kita simpan tak laku. Ustaz tahu mana tak laku. Rukun ayat semayang dah berapa? Tengah berapa dah?
20 ke 40 aku pun tak tahu. Rukun pun tak tahu. Nak suruh buat balik semayang pergi jumpa Tuhan. Simpan lah semayang tu nak buat apa. No. Rukun solat dong buat 10. Apa dia? Jenuh kira. Apa dia tak tahu. Baru tanya had luar. Dalam tak tanya lagi. Tanya had dalam sikit. Tuan-tuan jawab ni, jangan tak jawab. Niat tu apa? Jawablah, tuan-tuan mayang dah ni. Tak jawab. Saya tanya tak apa. Saya abang. Saya budak-budak tanya. Cucu main tanya. Tok Wan, niat tu apa? Hang tanya Tok Hang. Tengok, apa? Dia pelepah kat Tok. Dia tak barak. Tengok semayang ni tungging. Buat apa tu? Buat apa kalau dalam ni tak semayang dulu? Mai tunjuk dengan hak luar. Tak jadi. Fawailul lil musallin, celaka mereka yang solat. Siapa tu? Ni, dalam ni kena berdiri dulu. Dalam ni solat dulu. Dalam ni kenal. Dalam ni hubung. Dalam ni kontak. Sentuh dulu. Baru boleh bangun tu. Tidak, bohong. Dalam tak pernah rasa pun macam di luar tu. Tunjuk di luar je. Mana jalan? Dia kata, allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang solat main-main. Nak perhabis je. Janji solat. Esok jangan kena hukum. Lagu tu je solat kita. Sebab tu, baca pun macam peluru. Baca pun ikut suka. Amin. A ke panjang, min ke panjang. Penilah macam mana. Betul-betul hak mana panjang. Hak panjang rotan buluh lah. Mau puak dia ni baru betul-betul panjang. No. Dah balik tanya bini kita. Balik tanya. Hang baca tahiyat, aku nak dengar. Hang baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke solat selawat hang tu? Awak tak betul juga. Baca lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laki kata, tak betul. Pasal apa? Bukan Allahumma. Dia Allahumma. Kalau dia tak bunyi humma, dia bunyi padi huma. Allahumma. Allahumma ni dengar lagi. Tok Imam baca bunyi guna. Allahumma ke Allahumma. Dengar lagi. Tak muhung dengar dia baca doa. Allahumma salli ala. Humma keluar merah. Tu pun jangan tengok muka macam warak sangat. Sujud. Sujud satu rakaat berapa kali? Berapa kali ustaz abang sudah lah tanya-tanya apa. Orang dah lah rosak tanya pula. Aku dah sakit kepala, ustaz ni tak kira aku pijak lagi baru tahu. Tunggu kat pintu dia keluar, kita penampak dah seorang sudah. Tak usah lah. Tanya baru hak ni berjalan. Tidak tak berjalan. Duk fikir hak dia mau je. Tuhan kata, ya'lamuna zahira minal hayatid dunya 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya memikirkan tentang hal-hal zahir kehidupan dunia mereka sahaja. Sedangkan tentang aku mereka sangat lalai. Dia abang lah tu. Ar-Rum ayat 7. Balik tengok. Pasal Tuhan semua nganga. Pasal benda dunia pulun 3 suku nyawa. Tuhan kata, semua tu untuk hang mai ke aku. Pasal apa hang kumul semua tu ke aku, hang tak mai? Pasal ketegang tak mau mai, dia bagilah batuk. Dia bagi krem tak mana ke, dia sumbat masuk dalam hospital besar Kuala Lumpur. Dia bubuh wayar di tangan, dia bubuh sombong di muka. Masa tu nak ingat kat siapa? Baru ingat kat dia. Nak buat apa? Hang teruk dah baru nak mai kat aku. Nah, bila hak tu pun tak mau ingat, dia kata apa? Dia kata, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kalau tak cukup mata telinga aku bagi kat hang untuk hang kenal aku bagi kat hang akal pun hang tak kenal aku bagi kat hang rasul mai peringat hang pun hang tak mau kenal aku bagi dekat hang kitab suci untuk hang baca rujuk tentang aku, hang tak mau mai kat aku. Imma syakira, terpulanglah dekat hang nak bersyukur, wa imma kafura, atau hang nak engkar ikut suka hang. Tuhan dah boring tu. Aku dah boring dengan hang ni. Ikut suka hang nak main-main tak main sudah. Tapi aku yang kata Tuhan ni tetap tunggu hang setiap saat untuk hang mai kat aku. Jadi tuan-tuan semayang ni pasal apa? Pasal nak pergi kat dia. Tuan-tuan berdiri takbir saja, Allahu Akbar, sampai dah kat dia. Sebab boleh tak takbir kalau dia yang tak bagi? Tentu tak boleh. Bila berlaku takbir, itulah pengiktirafan. Cuma semua orang takbir beza
Aku takbir, aku tak tahu apa dia. Hang takbir, hang tahu. Beza hak tahu ni lah. Hak tak tahu, tetap tidak ada guna pakai. Tetapi Tuhan tu tak zalim. Hang habis mayang, hang kata, Astaghfirullahalazim. Cukup dah, aku ampun semua dosa hang. Tak mau tengok juga. Memang teruk sungguh kita ni. No. Jadi ubi kayu bagus. Boleh tak orang buat bengkang? Kan? Dia jadi hak ni, dia buat baja, tak boleh. Kan? Dengan lembu kambing sama aja. Kambing makan rumput, kita makan kambing. Kan? Kambing duk makan rumput, kita duk kedai minum air. Bunyi azan, kambing cangak, kita pun cangak. Kambing buat heran, kita pun heran juga. Kambing tanya kita, bunyi apa? Kita kata bunyi orang bang. Kambing kata bang tu menatang apa? Kita kata menatang tu hang. Bang tu panggil orang pergi semayang. Oh, pergi semayang, tak pergi lah. Kita pun kata dekat dia, petang ni berasa macam tak pergi lah. Kambing pun kata, saya pun tak pergi. Tengok. Dengan kambing sama. Ada akal tak mau guna, kambing senyum. Nama senyum, kambing. Nah, kambing tak apa. Dia buat silap, dia tak dituntut. Kita kalau buat silap, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang sebesar zarrah, seandainya ianya khair, baik, aku akan tanya. Noh, hak baik tu apa? Setiap saat dia zikrullah, setiap saat. Kalau bukan dengan akal, dia zikir dengan perbuatan. Kalau bukan dengan perbuatan, dia zikir dengan perkataan. Kalau bukan dengan perkataan, dia mengingati Allah dengan pernafasan. Orang macam ni tak rugi. Kalau tidak, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sumpah Allah Ta'ala dengan waktu yang dia cipta, kebanyakan manusia berada dalam, tengok, rugi. Pasal apa? Pasal hang lupa kat aku. Dan Tuhan kata, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kamu yang sebesar zarrah, seandainya ianya syar, buruk, aku akan kira. Tuan-tuan makan nasi tak saat ni? Hak mana makan nasi lah? Tengok nasi, ingat tak kat dia? Tak ingat, itulah syar. Hang makan nasi yang aku bagi kat hang, aku tak ingat. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Hang tera tu yang kata, telah aku cipta insan itu semulia-mulia ciptaan. Mulia hang tak mana kalau hang tak ingat kat aku? Tak ingat kat Tuhan. Tak sejam tak apa juga. Tak ingat sampai berjam-jam. Tuan-tuan bagi tahu. Kalau semayang 5 waktu tak ada, ingat kat Tuhan berapa minit? Ini mujuk, dia paksa suruh semayang. Kalau tidak, bungkus kita semua ni. Dengan semayang ni lah, Allahu Akbar. Tu bukan dia tahu apa dia sebut tu. Ustaz ni nak kena, dia kerja kata aku tak tahu ya. Dia ingat aku bodoh sangat kot. Aku bodoh tak main kerja lah bank Islam ni. Aku ni pandai lah. Kalau pandai, banyak nak tanya. Bulu kening belah kanan ni dah berapa lai? Tentu abang, dah pandai ingat. Siapa yang tahu bulu kening dia dah berapa lai? Lah ni nak tanya, tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu panggil apa? Itulah bodoh. Orang abang bodoh bukan nak faham. Yang pandai itu Tuhan. Dia menzahirkan pandai itu. Baru ada kat kita. Kalau dia tak zahirkan, bodohlah kita semua ni. Tuan-tuan nak tahu bodoh tak bodoh? Tuan-tuan tunggu dekat Nabi Umar lagi. Nak tengok pandai tak? Nak tahu pandai tak pandai? Tuan-tuan cerita dekat saya. Allah tu apa? Ilah tu apa? Rabb tu apa? Tuan-tuan beritahu beza tiga ni. Satu Allah, satu ilah, satu Rabb. Apa beza tiga ni? Tuan-tuan tahu tak kita tak tahu? Melainkan dia bagi tahu. Dia bagi tahu baru boleh kita tahu. Ustaz, habang lah. Orang nak tahu. Kalau setakat sehari berapa minit dia mengaji ni tak edit. Dia kena mengaji ulang-ulang. Mengaji hak ni sekejap gini. Sepak kita betul kita mana kasar lagi. Lupa. Bini tanya, tadi Ustaz kata apa? I don't know. Hampir mengaji sendiri baru hantar. Aku pun tak tahu. Berlambak dia kata. Aku pun tengok dia pun duduk geram dah kan? Aku nak bangkit, berasa macam syok. Aku tunggu, aku berasa aku duduk kena teruk.
Lah ni hampir tanya ni Rihan tu tanya aku nyak-nyak. Aku lemah dengan ustaz ni. Kan? Lemah tak lemah tu Tuhan punya pasal. Kan? Saya nak abang juga. Tuhan kata, fadzakir, berilah mereka Ni saya peringat ni bukan mengajar. Innama anta mudzakir, kamu tidak lain melainkan yang memberi peringatan. Tawasau bil haqq, berpesanlah dengan benar. Apa dia? Siratal mustaqim. Apa dia? Yang lurus. Apa dia yang lurus? Hu ahad. Pesan tentang hu ahad. Yang satu ni je. Saya nak pesan, tawasau bis sabr, dan pesanlah dengan sabar. Depa tak mau faham pun, esok depa panggil pula, pesan pula, kan? Depa nak panggil ke? Mana nak tahu, kan? Nak panggil tak panggil sudah, tapi panggil lah, kan? Duk nganga apa, panggil. Daripada tak tahu apa, korang-korangnya tahu juga, kan? Mai tu kosong. Kita mai bukan ada apa-apa, tuan-tuan ingat ada apa? Kita mai ke dunia, nama pun tak ada, tuan-tuan tahu? Nama tak ada, tak apa lagi. Gigi dah gigi. Gigi pun tak ada, apa pun kita tak tahu. Lah ni tahu sikit je, bini tegur tak boleh. Bang, abang baca tak kena tu. Tak kena tang mana. Hang ni tengok aku baca Quran ada saja nak mengajak. Tak betul. Tang mana? Mana abang? Ni tang ni. Tang ni ni apa? Tang ni nun mati jumpa dengan huruf ya. Kalau jumpa dengan siapa apa pasal apa? Jenis mangkak ketegak tali tersihat. Jadi aku ni tak boleh lah dia kena baca dengan tartil, dengan tajwid, fasahah bagi betul. Lagu mana baca? Tang tu dia panggil wa man ya'mal. Nun mati tanwin baris dua jumpa dengan huruf ya, dia panggil idghama al gunnah. Dia tanya bini dia, apa gunnah? Gunnah tu dengung dua harakat. Ni Yam, amai bini nama Maryam, short form Yam kan. Yang amai sini. Hang dengar sini baik-baik. Kalau hang tak mau berdengung, hampir duduk jujur. Aku bagi lagi, hang nanti berdengung. Pandai nak macam. Ni lagu kita lama ni. Bukan bila anak tegur, abah, berhenti isap rokok boleh tak? Ada aku pakai doang. Cengih, tak boleh. Sebab tu sembahyang tu menggugurkan sombong, bukan suruh sembah dia. Gugur buang hak hebat-hebat tu. Bagi tak ada, bagi jadi macam Rasulullah tu. Orang bangkit pun dia tak bagi. Hang bangkit buat apa? Aku bukan Raja Rom. Ini balik kerja. Pagang elektrik tak ada. Pagang tadi buka. Hinggut. Woi, panggil bini woi. Kan? Bini keluar, pegang senduk satu. Duk goreng cucuk masa ni. Kan? Sinting tangan. Apa woi? Dia apa adik-beradik Tun Teja ni? Kan? Botol toyu pada nama, panggil orang woi. Ni aku tak boleh masuk. Siapa suruh duduk luar? Ini lah yang buruk. Ini aku lemah tu ya bini ni pun. Ya. Ni hang main aku tak masuk tak boleh. Pagar elektrik tak ada. Kita boleh buka. Hei, merepek. Bolehlah tolak. Wak masuk Volvo. Bukan Volvo. Kita lama. Wak masuk BMW dah. Mai betul-betul. Bini tak lari. Tunggu. Langgang aku punggai dengan senduk ni. Berhenti betul-betul tepi kaki bini. Bini buat tak tahu. Sebab bini tahu laki ni yang paling dia takut dekat dia. Ni semua ni nampak je muka innocent. Bini panggil balik. Dia tengah sembang dia boleh balik. Sembang ni tepuk meja terbalik cawan-cawan mak. Lepas tu duduk saya. Saya pula baru syok ni. Bini aku panggil. Lah tengah tu ya. Yang hebat sangat tu. Ni ada ni. Bukan tuan-tuan lah, orang lain apa tuan-tuan lah, orang lain ni. Dia berkata aku nak pijak dah, sat lagi aku pijak dah kan? Dia balik-balik, dia masuk, dia keluar kereta, dia nampak tong gas ada depan pintu. Dia tanya bini dia, ni apa? Bini kata buta, tong gas pun tak kena. Aku tahulah tong gas. Pasal apa duduk tang ni? Gas habis. Pasal apa tak beli? Anak perempuan semua beli apa? Nak usung tong ni pergi mana? Pasal apa tak telefon suruh mai? Banyak kali dah telefon, dia tak angkat. Semua nak tunggu aku. Semua nampak. Mai cengih. Hak semayang tunggin saat ni. Cengih merah. Habis nak suruh bangla mana mai? Bini tu pun. Kan? Berkali, ni memang lagu tu. Bini dah tahu lagu tu. Menikah dengan aku apa? Wow. Dia kata apa kat bini dia? Aku cerai hang. Lah.
Tonggih terkejut, tong. Kau lihat, tong. Lah, bercerai pasal aku. Loklang sungguh dia buat ni. Ha? No, tak boleh kontrol marah. Rasulullah mai, dia belok tu hak marah tu. Tu Rasulullah mai. Supaya kita tak pergi terus. Nabi ajak, sabar, redha ni. Nabi ajak ni. Kita tak ikut, bye-bye. Hampa ni cerai. Bini pun sengap. Bini kena cerai, sengap. Turun habis duduk rumah, duduk sengap. Ayak mata meramu lah. Orang perempuan ni apa dia lagi? Ayak mata kerja dia lah. Royak. Lepas tu anak-anak dah 5 orang. Perempuan semua. Hero apa? Anak pun perempuan semua. Kan? Orang hero ni, anak ni jantan semua. Tu baru hero. Ini harap kemisai bertaring. Kan? Anak perempuan semua. Lah. No. Betul ke? Nabi abang. Hang boleh tahu anak hang lelaki-lelaki ke perempuan. Tengok diri hang. Kita tak tahu benda lain. Kan? No. Dia pun cerai, anak-anak lari naik atas habis sampai ke pejabat agama. Tok Qadhi panggil, dia duduk tang ni, bini duduk tang ni. Tok Qadhi muda. Tok Qadhi Lala ni semua muda-muda. Bagilah tua-tua sikit. Tengok imam pun muda tengok. Ni kena jerekah terbalik ni. Ni hak lagu ni. Hak mai cengih cakap, "Woi, tidur." No. Yang jadi ketua ni yang kena hebat sikit, dia jerekah 8 terbalik. Baru betul. Ni naik atas khutbah baca Alhamdulillah 4 tidur. Dia tak boleh aku tu. Pegang tongkat tu habaq depa. Hampa tengok aku buat apa ni? Hampa ingat aku melawak ni? Aku balin dengan tongkat ni muka hamba apa aku tahu. Main lambat, makan, main telefon, sembang sana, sembang sini. Orang baca khutbah hang baru nak sembahyang sunat. Mau duk hampuk ya. Tak usah baca banyak-banyak. Ini baca khutbah panjang-panjang apa abuk pun dia tak tahu. Marilah kita sama-sama sambut hari susu sedunia. Hang nak buat apa tu? La ilaha illallah. Hang merepek apa ni? 15 minit sudah lah. Aku lah lemah betul ya. Baca pula. Orang suruh berkhutbah, dia baca. Marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita. Khutbah tulis orang putih. Dalam Jawi. Huruf waw ada titik, dia tak tahu huruf apa. Huruf V, dia tak tahu. Marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita supaya mereka terhindar dari gejala-gejala sosial. Dia duduk hijau. Hak bawah tu mengantuk dah. Sosial ke apa pula ni. Seperti gejala-gejala dadah. Dadah-dadah seperti heroin. Heroin? Yang aku tahu paling baru syabu. Heroin ni dadah jenis mana? Pi tengok teks, heroin. Dia tukar. Dan didiklah mereka. Dan sungguh-sungguhlah dalam didik mereka. Dan kemetodlah dengan kerja kita. Kemetod pula dah. Pi tengok teks, committed. Dan bersungguh-sungguh maksimumkan usaha kita. Tu orang putih tu. Maksimumkan dan jangan minumankan. Minuman? Hak duk iluang kata Coca-Cola satu. Orang kata minimum, hang kata minuman. Tengok tak? Noh. Pasal apa tu? Slow. Patut habang kat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi M16, tungkat-tungkat semua tak mau. Bagi M16 yang ada grenade launcher tu, tengok duk nganga balas sekor, hak lain baru okey. Duk pegang tungkat tu lari dari dulu bela. Alhamdulillah dengan Datuk Imam tidur. Bila nak maju tau? Noh. Tok Hadi kata apa? Abang, tak usahlah cerai. Hang diam. Dia marah Tok Hadi. Sabar abang. Sabar apa dia ni kena ajak sikit muka dia melampau sangat. Tok Hadi pun diam tak tahu. Pi tanya si isteri kakak macam mana? Kira dengan orang gila tu. Sama cengih. Ya. Hang tahu kon tu tengah nak ingin. Hang pi kata dia gila lagi dia geram. Ya. Tok Hadi ada akal jenuh sikit. Panggil anak-anak mai. Panggil 5 orang. Tanya hak sulung. Kakak, abah nak cerai mak. Esok kalau abah cerai mak, kakak nak duduk dengan siapa? Dia jelin kat ayah dia. Wow, dia bagi sekali. Dia pergi kat mak dia, sehingui. Prek, riau. Tengok, anak cari siapa? Dia cari mak. Terus duduk belagak lah. Dia tak nak cari pak. Tanya nombor 2, pergi kat mak. Tanya nombor 3, pergi kat mak. Pak duk kira, 3-0. Pakai dah. Tinggal lagi 2 ni, hak duk teropong nak bulan ni, sekok. Hak duk jalan dengan pampers ni satu. Dia melila, tak dan tanya, pergi kat mak dia. 5 pergi kat mak. Pak hak tadi macam dinosaur ni. Prong, pelan lah. Macam mana Pergi balik. Tok Qadhi kata, macam mana?
Semua pergi kat mak. Nak cerai juga ke? Dia pun diam. Kalau dah semua pergi kat mak, saya nak pergi kat mak ke? Tengok perangai. Sayang tu ada, ego tu lebih. Tak gunalah sujud kalau ego tu ada. Tuan-tuan semayang untuk apa? Kalau bukan untuk pembinaan sasiah, akhlak, kepribadian. Solat tu membina akhlak. Bukan main duduk sujud Tuhan tu. Nak buat apa? Barakallah Tuhan ya Karim. Orang suruh sujud, keluarkan sombong-sombong tu. Aku bos di tempat ni. Mau dengar cakap aku? Buanglah semua tu. Sagi masuk kubur, pak menakan belah mak mentua kita nanti main. Dia peduli apa hang CEO tak CEO. Aku tanya hang satu soalan je. Siapa Tuhan kamu? Hang jawab bagi betul. Hang jawab tak betul, aku sesah hang hari kiamat. Hang jaga. Tuan-tuan ingat hebat sangat kita atas dunia ni. No? Ui, kuih satu lebih lah. No. Jadi. Nanti jumpa lain. No. Tuan-tuan nak panggil lagi. Kan? Saya main pula. No. Makan roti canai. Jangan kacau. Tuan nak buat roti canai. Makan roti mengali. Jangan kacau mengali roti. Ambil surat postman hantar. Jangan kacau postman yang hantar surat. No. Ambil ilmu sudah. Saya tuan-tuan jangan kacau. No. Dan nak bagi saya sonok mai. Dah tahu mai jauh-jauh. Hang buatlah kenuri. Ni sebut kenuri karipak. Asal kenuri karipak. Mai besar botol ni 4 kali berpak tak jumpa inti. Kedekutnya karipak. Buat bihun Singapura. Color pun tak ada. Toge pun hujung-hujung. Udang pun belah ekor, kepala dia sentai. Dah tahu Ustaz mai jauh. Burung puyuh. Burung puyuh goreng madu. Udang galah usap botol tu. Baru dia seronok mai. Dan paling pasti nak bagi mana-mana Ustaz mai, bagilah ramai aku ni. Baru seronok abang. Ni mai tinggal 10 orang, menguap 2, tinggal 8. Hak menguap ni hang cerita pasal neraka pun. Wah. Saya pernah baca khutbah. Naik seorang Pak Long. Pakai kepiah hitam. Pakai sampin besar timba bunga. Pakai baju sungkit merelit ni. Ni hari Jumaat orang tak pakai lagu ni. Jangan merepek boleh tak? Lu ingat kahwin ke? Tengok macam beruban dah. Takkan kahwin kot. Pasal lain ni. Naik. Semayang depan saya ni. Kita duduk baca khutbah. Oh! Derah apa tu? Wish. Ni kalau aku jolok tungkat ni masuk dalam mulut hang, baru hang tahu. Yang tadi hang tak main semayang. Aku baca khutbah baru hang nak kalang kabut. Hang kerti ke tak erti ni? Khutbah tu wajib, semayang tu sunat. Dengarlah wajib ni tak? Malik. Huruf mim pun merangin. Malik. Pagi sekali lagi lah. Habis tu baca doa. Allah. Dia tengok kita, mata dia tengok. Hati dah. Allah. Gabui. Lena. Astaghfirullahalazim. Lena. Turun. Naik. Turun. Naik. Nombor 3 punya turun tak naik. Muka duduk di stukin. Dalam tak naik tu kita duduk tengah baca. Cantik lah tidur. Bagai. Dia bangun berdiri. Mamai dah. Mimpi dah tu. Bangun. Hidup Melayu. Hang ni mai mana? La ilaha illallah. Hang mai di mana ni? Habis semayang. Semua selesai. Pergi tanya dia. Abang, tadi pasal apa? Minta maaf lah Ustaz. Mimpi mesyuarat. Tengok. Aku bagi penampak saya lagi lah. Ya Allah. Tak apa Habib. Mai juga. Naik juga. Ni. Duduk di bawah tu. Gaya nak naik. Pisang ada. 2 tandan. Tu terang nak perhabis tu. Pukul berapa nak selesai? Tu Khatib duk kira 38. Seorang lagi mana? Tu dia duk tolak pisang. Buat kenuri jangan hari Jumaat. Sagi dia tak naik semayang. No? Naik juga. Telefon pula. Main telefon pula. Telefon tak main. Naik dia nak. Tu bila nak reti tu. Kan? Tu imam nak semayang. Tuan-tuan, tutup telefon. Ketak-ketak habis kita. Tutup. Dia tak tutup. Dia suruh kita tutup. Dia buh poket atas elok kan. Naik, pegang tu. Alhamdulillah. Tak ada 5 minit. Kolom mic duduk di poket. Bunyi. Ringtone untuk imam betul guna. Allahumma salli ala Muhammad. Patut ringtone untuk imam tu. Tibbil qulubi wa dawaihad. Tak ada. Dia tak bunyi tu. Bunyi gitar. Kalang kabut habis kat bawah ni.
Mai tak mana Pi Ramli punya twist ni. Dia tak tahu kata dia punya muka biru. Sebab tu nak suruh anak semayang, kita lah semayang dulu. Nak suruh anak baca Quran, kita baca dulu. No? Dan umur panjang, jumpa lagi. Kalau saya mati dulu, tak jumpa dah. Telefon-telefon, bungkus dah ustaz ni. Panggil ustaz Lehat hidup. Jadi, tak boleh main lah mati dah. Tengok hidup lagi. Main pula. Main tuan-tuan yang mati dulu. Kan? Saya ajak siapa yang hidup lah. Siapa yang mati, pilah mati. Kan? Cuma, tak tahulah siapa dulu. Boleh jadi saya dulu. Boleh jadi tuan-tuan dulu. Tapi besar harapan saya, tuan-tuan dulu, lepas tu baru saya. Kan? Tuan-tuan tak ada kerja apa, duduk langut ya, pergi mati, habis buang. Saya mati pelan-pelan. Cuma, nak pesan. Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan hang selamat. Akidah, ibadah. Akidah apa dia? La ilah. Pegang ni betul-betul. Ibadah apa dia? Lillah. Selamat. Dan ibu-ibu, tak apa ramai. Di sini perempuan tak ramai. Jantan pula ramai. No. Kira lambat lagi kiamat. Nabi kata kiamat ni 50 nisbah 1. Kan? Ni tak ada. Malaysia 2018 9 nisbah 1. 9 perempuan, 1 lelaki. Lambat lagi. Dah lah nak kahwin seorang 2 hari dah ni. No. Dan jangan harap kat orang hidup buat siap-siap tahlil. Puak-puak ni buat tahlil murung lah. Mereka nak baca, kalau kenuri ada, tak ada kenuri dia tak baca. Ingat main dah baca saja. Kena tengok kenuri apa. Tu imam ratib pun bukan saja. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Tak ada apa keluar. La ilaha illallah. Dia bunyi pelan, dia tak apa bunyi kemat. Tak keluar apa lagi. La ilaha illallah. Keluar keripap. Ustaz gelas ni. Dia tengok keripap. La ilaha illallah. Dia berkulum. Rupanya keripap tu appetizer. Main course tak keluar ni. Keluar kurma kambing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua haperak sama mengarutnya. Pasal apa? Saya ada buat setiap malam. Situ lah. Murung apa? Kan? Tengok keluar nasi Arab. Ayam sak botol tu. Meratit. Syok lah. Mereka makan nasi. Mereka doa saja lahum tang tu, lahum tang ni. Kan? Mereka gabui berminyak mulut. Melingkup balik habis. Kita dalam kubur dapat kurma kambing. Saya selalu pesan kat bini saya, hang dengar sini pun abang. Apa pula? Hang diam, hang dengar. Esok kalau aku mati, hang tanam aku jauh-jauh sikit. Awak pula, aku ni ada potensi jadi hantu Kak Limah. Pasal apa? Nanti kalau aku mati, hang ni duk segak lagi. Aku ni kawan-kawan ni, aku masuk hospital di Pemai. Dia pun melawat aku, apa abang ustaz, jangan bimbang, anak bini kami tolong tengok. Nak tengok dah, aku tak mati. Ni kalau aku mati, habis iddah, dia main kat hang, aku duk kena tabuh dalam kubur. Jadi alang-alang aku kenal seorang, hang dengan dia pun patut kenal sekali. Aku nanti rekah hamba 2 ekor. Sebab tu, jangan harap kat orang. Pasal apa? Tuhan kata, hang main seorang, hang hidup seorang, hang mati pun seorang-seorang, hang masuk kubur pun hang jaga. Aku yang ada dengan hang. Hang dah buat ngangak, esok hang dijumpa panggung ni. No? InsyaAllah. Minta maaf banyak-banyak. No? 100 hak saya kata, semua boleh pakai. Tapi 3 takkan boleh pakai pun. 3 pun jadi ya. No? InsyaAllah. Dan kongsi-kongsi lah dengan orang. Duduk di tempat makan. Hang dengar ustaz kata apa tadi kat hang? Aku juga hang. Aku sekali dengan hang lah. Kerja duk penerai kat aku. Hang tak juga. Hang bersama dengan aku je. No? Bangkit pagi-pagi. Nak pergi kencing di bilik air. Pasal apa? Pasal kencing manis. Kan? Dia kerap bangun awal. Dia kerap bangun sejam sekali. Kencing manis tak apa. Kencing kawan payah. Kan? No. Bangkit. Tengok isteri doa cepat-cepat. Tengok dia doa. Ya Allah, ni buah hati aku. Kekasih aku. Dialah segala-galanya hidup aku. Dialah segala-galanya cinta dan rindu aku. Jangan tuntut kat dia. Ampun dosa dia. Letaklah dia tempat yang baik-baik. Yang orang yang baik-baik yang hang pilih. Sebab tidak ada tempat aku mengasihi pada engkau melainkan dia. Ada doa kat bini aku tu. Ni muka aku ni. Nampak macam bagus. Bagus apa? Yang dia tahu, ya ada 200. Dia nak balas duit kawan tu lagi. Kan? Tu ada. Jangan. Nabi tak ajak kita buat itu. Biar kita susah. Yang lain bagi senang kerana kita. No? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.
saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله